syarat wajib dan syarat sah sembahyang. Ya, maka hari ini kalau kita bercakap dalam syarat-syarat sah ni, wajib dan sah sembahyang ni, jadi kita banyak-banyak lah ya, banyak berkongsi lah, banyak kita kata kongsi-kongsi pengalaman insya-Allah untuk memudahkan lagi, untuk memahami lagi. Pusat 10 kan? 10. Syarat-syarat wajib sembahyang. Seseorang yang memiliki semua syarat-syarat berikut, maka adalah wajib baginya mendirikan sembahyang. Ayat mana? 10. Saya pun 10 juga. Tajuk apa? Kita punya pusat 11 yang tu. Oh. Tajuk mana sekarang? Ulama. Akibat meninggalkan solat. Akibat meninggalkan solat. Jauh. Tak ambil itu, dia dari atas. Pusat 9 ni kok pelan-pelan ni? Rukun iman, asma husna. Tajuk pertama maka tulis semayang dia ambil dari maksudnya. Ayat as-solat Di sambungan ke? Sambung. Sambungan. Tajuk dia mengapa perlu sembahyang. Okey, kita ambil kat mana tu, kat kemungkaran. Yang Kita al-atas. hari ni kita mula dengan Amalan yang pertama. Madu. Yang amalan yang pertama tu kan? As-solat. As-solat situ ya. Okey sayang, kita ambil bawah sikit. Inna solata. Firman Allah ya, aku solat kalau saya tu solat 8. Ya, ingatkan dia kat tu solat 8. Oh. Firman Allah dalam surah Al-Ankabut ya, Al-Ankabut itu ayat 45. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maksudnya sesungguhnya sembahyang itu dapat mencegah daripada kejahatan dan kemungkaran. Dan seterusnya sambungan amalan yang pertama yang akan dinilai oleh Allah ialah sembahyang. Ya, sembahyang ni kita kata merangkumi semua amalan. Ya, yang pertama sekali asasnya sembahyang. Jadi sembahyang ni tiang agama. Ya, jika tak sembahyang untunglah agama. Maka di sini pesan elok ya, jaga sembahyang. Sembahyang dah jaga tu dari segi amalan kita tu. Jangan lambat kan. Bila dah waktu dekat nak subuh, waktu nak asar, kita dah ready. Kecuali ya, kita ada musyaqqah ataupun halangan, mungkin kita musafir, mungkin kita ada pekerjaan, contoh tengah hari tengah tu nak ambil anak awal kat ni, kena tunggu kalau tidak parking penuh kan. Anak pukul 1:30, kita pergi pukul 12:30 kan. Awal pun nak parking ya. Takkan jauh jalan anak kita, jadi tak pun masa tu ya. Tunggu lah. Kenapa kita kata juga mana kerja buat kita kan. Anak kita balik rumah juga, maka di situ boleh kita lewatkan. Dan bila balik rumah tu teruslah ya, teruslah kita melakukan kefarduan di atas kita itu, waktu solat yang difardukan. Maka di sini lah yang pertama dinilai, dan nilai itu bukan sembahyang cepat je kan. Sembahyang tu kita faham dah di segi rukun. Rukun sembahyang ada 13 kan. Rukun 13 tu dengan berdirinya yang berpuasa lah. Berdirinya dengan niatnya, dengan rukuknya, dengan iktidalnya kan, dengan sujudnya. Itu 13 rukun. Kena faham juga. Bila faham rukun-rukun Islam, rukun-rukun apa sembahyang, mudah. Bila kita kata 13 ya, 13 rukun tadi, benda rukun kat arti perbuatan tu lah dalam sembahyang. Dalam sembahyang kita berpuasa, kita berdiri, kita lafaz niat ya, kita lafaz niat. Lepas tu kita angkat takbiratul ihram, tu kita rukuk. Boleh baca Fatihah, rukun tu. Yang kedua rukun tu kita baca, apa tu kita kata rukuk. Lepas rukuk Iktidal, sujud. Lepas sujud Rabbi fi'li lah, ada 2 sujud. Lepas tu pula duduk, kita kata sujud lagi yang kedua. Kemudian kita kata bangun ya, dekat ke 2. Dalam situ kita kata juga ada 13.
sempurna. Kira yang tu dah rukun tu. Lepas tu pula, maka kita kata di situ, rukun tahu dah. Dia terbagi kepada 3 pula rukun tu. Kan? 3 tu apa dia? Qauli, bacaan. Ya, qauli, bacaan kita. Betul ke tak bacaan? Ya, betul tak niat kita? 3 yang pertama, yang kedua, fi'li. Fi'li perbuatan dalam sembahyang. Kan? Perbuatan dalam sembahyang. Jadi macam mana rukuk dia, macam mana Nabi ajar. Tapi kita tak tengok Nabi ajar macam mana sembahyang. Tapi ahli-ahli ulama, ya, ulama ni pewaris-pewaris Nabi mengajar sampai hari ni, ya, para asatizah mengajar kita tu perbuatan, qiyam dia macam mana, rukuk dia macam mana, ya. Tiap kali kita kata juga sujudnya di situ. Kemudian yang ketiga tu qalbi, hati. Itu 3 daripada rukun yang 13 tadi, bagi 3 pula. Bila bagi 3 pula tu, ni hati ni memanglah payah sikit. Jaga dah, memang tak bergerak dah, hati dalam dada dekat hati memang tak bergerak dah. Tapi dia berjalan tanpa sedar. Kan? Tanpa sedar berjalan. Nak gimana hari ni, ya? Hari ni hari Jumaat, tak ada benda program lah. Baju mana nak pakai? Jalan jauh weh. Sedar salam. Sedar salam. Tu lah, kan? Tu yang kita kata, aku ni 2 ke 3 kau sampai maghrib. Zohor betul juga kan? Buat tahiyat awal tadi. Itu semua kan? Mana hati kita jalan. Pegang hati. Pegang macam mana? Ketika dalam solat, bila hati tu dah terkelain, ya, dalam hati kita tu, aku tengah sembahyang, ya Allah, ya. Ya Allah, aku tengah sembahyang. Dalam hati jangan cakap pula aku tengah sembahyang, batal lah. Cakap ataupun kita istighfar, astagfirullahalazim, dalam hati lah. Aku tengah sembahyang, ya Allah, bukanlah aku, ya Allah, datang sekejap. Dia masa bila yang dia larang? Masa Fatihah. Kan? Masa Fatihah, masa bismillah okey lagi, alhamdulillah tu, ayat kedua okey lagi, ketiga dia perlahan dah. Nak iyakan nak kudu hilang dah. Bila dia ingat, di nasiratul, tak ingat lagi di nasiratul. Siratul lazim kan. Dia ingat waladdallin. Apa tu? Ghairil maghdubi alaihim. Dia ingat situ. Jadi kalau kita betul-betul jaga sembahyang, ya Allah Tuhan, kan? Banyaknya aku lupa dalam dan kita kata juga Fatihah tu, ya, bukan kata kita lara dalam sembahyang tu berdosa, kan? Sembahyang kita jadi kita kata sah ke tak sah itu kerja Allah. Tapi kita buat juga. Maka di situ satu huruf dalam kataan rukun baca sembahyang, bacaan tadi yang difardukan Fatihah tu, satu huruf dia salah tak sah dah. Sampai tahap tu, itu dari segi qauli lah bacaan. Di sini jadi kita juga jaga qalbi tadi, hati, jaga sungguh-sungguh. Kalau ikut imam, agak tiga, dan imam ni dibaca lagi. Mana ni? Dia laju, kita lagi laju. Kita kejar pula. Kadang tak sempat. Ya. Tak apa, ya. Dah tak Kita sempat kejar habis macam mana, dia. Ustazah? Bermakna kita baru macam mana? Siratal lazi dia rukuk dah. Ya, kita habis kat dia. Laju sikitlah. Tahu dah dia kalau iman ni memang laju. Kan? Masa tu kita rukuk, dia rukuk, jadi kita habis lagi. Oh, siratal lazi. Kan? Ihdinas siratal mustaqim, dia bawa i'tidal. Ya. Sampai yang ketiga, sujud tak habis lagi kita, perbuatan yang besar batal. Kita batal tak habis lagi. Jadi niat mufaraqah lah. Dia sampai sujud lah. Dia sampai 3 kali perbuatan yang besar lah. Dia rukuk tak habis lagi, i'tidal tak habis lagi, sujud tak habis lagi, maka situ batal. Dia kena niat keluar lah. Nak keluar lah niat mufaraqah. Ataupun dalam hati niat keluar daripada imam lah. Ada 2 pendapat pula keluar daripada imam. Kalau kita berjemaah, takut lagi kadang kita digarang, apa yang tak rukuk lagi, lama pun tu. Kan? Kan? Kita dah keluar dah ni. Mana kita buat lain-lain sendiri-sendiri. Ada pula pendapat mengatakan kita ikut, mana kita kata laju sikit baca tu. Ikut sekali dengan imam tak boleh, memang tak boleh ikut lah. Jadi cuma niat mufaraqah je lah. Kecuali ada sembahyang lain lah, kita yang mufaraqah, contoh imam salah, kan? Imam salah tu kalau patutnya dia bangun, dia duduk, kita berdiri dah. Kan? Dia tu niat mufaraqah. Kita buat sendiri. Jangan kita kawan sebelah ikut pun tau. Pasal ikut, pula hati aku ikut hati lah. Kan? Tak boleh. Kan? Dia tak niat mufaraqah pun. Dia buat masing-masing, tak boleh gitu. Dia hati-hati ya. Kita makna dengan imam tadi 3 perbuatan yang besar. Kalau kita habis Fatihah, maka batal lah kita. Jadi situ kalau kita niat mufaraqah. Imam ni dah pertama, dekat kedua, dia baca Fatihah, okey. Dia baca Okey lagi. Orang muda dah. Bukan orang muda, orang tua kan dalam masih tu juga. Laju. Apa ke dia? Kenapa Pak Imam ni ketiga laju benar kata?
dia kata. Saya pun sambung. Oh, Syah. Jadi kita ingat inilah. Sebab dia ialah secara sir baca kan, perlahan kan. Jadi kita tahu dah bila imam yang ni, dekat ketiga kan memang dia laju. Kita laju lah. Baca laju sikit. Syah baru. Boleh ya? Boleh insya-Allah. Laju ni walaupun ni betul-betul. Jadi tak baca. Tak. Kalau bacaan dia tak. gini, dia ikut rentak. Ya, ikut rentak bacaan. Kalau laju kita baca laju la waladha tu. Maknanya tak panjang sangat lah. Tak Bila baca sangat lah. slow tu jadi Kalau panjang. kita baca perlahan kan, slow kita tu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, 6. Tu kalau Itu biasa. sederhana. Atau yang biasa. Laju. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Gitu. Dia laju lah sikit gila. Jangan kalau kita kan apa dak tak dapat dua habis dak tak dia tak. Dia kena rentak kita baca. Kalau kita baca laju tak cukup 6, mesti cukup 6. Gerakkan. Jangan lebih pada 6, jangan kurang daripada 6. Ya, mak lazim musaqqal, kalau kalau musaqqal. Kalimah musaqqal. Ya, dia ada satu tu panjangkan 6. Walaupun ya simpan dot tu. Allah akbar ya. Kata dapat sembahyang dak ya banyak sangat ni. Ya Allah ya Allah. Makmum cara makmum kan imam cara imam. Sendiri pun gitu juga. Di sini sembahyang kita jaga sungguh-sungguh. Hanya risau pun Allah payah lekat hati. Saya sembahyang dah tapi tak apalah macam ni. Pulak nak jaga ke? Tak. Sebab tu kita guna belajar. Kan bila belajar ada ilmu tu kita amal lah. Dengar hari ni betul juga kadang-kadang aku laju je tapi baca kan laju je. Yang tak cukup harakat. Dia juga aku baca perlahan cukup juga. Lepas kita kalau buat sembahyang ni kena ada guru lah. Ada guru dari segi mendengar bacaan kita. Ya, dari segi berguru melihat perbuatan kita fi'li. Hati tu hak masing-masing. Sebab tu hati sentiasa jaga. Banyaklah istighfar. Baik sayang, yang kedua seterusnya ia adalah ibu segala ibadah. Tidak diterima oleh Allah sebab segala ibadah lain melainkan apabila telah menyempurnakan sembahyang fardu 5 waktu. Ya, kita ingat maka di sini apa amalan-amalan yang lain. Ibadat-ibadat yang lain contohnya kita ni suka apa? Suka menolong orang, suka membantu orang kan. Kita suka bersedekah. Kita suka juga kalau orang tak tolong tu kita lah pergi dulu bantulah ni, menolonglah ni. Yang bersifat tafakul ya. Maka dia takaful. Maka di sini juga kalau tak sembahyang semua amalan kebaikan tadi Allah tak terima. Tak terima. Saja-saja je. Contoh kalau orang meninggal kat rumah kita, ada orang meninggal lagi ni. Nak India kat rumah tu. Anak dia rumah cik hati tu. Yang jual cendol tu ke? Yang cendol tu anak dia meninggal. Yang lelaki. Oh. Anak sulung dia 30 tahun. 3 dia aksiden. Malu lah. Tadi bidang. Yang lelaki. Tapi jenazah tak sampai lagi. Postmortem dulu. Ada tengah hari tahun hari ni kan. Malam tadi pukul 9 lebih meninggal. Sedih lah sebab dia pun susah kan. Dia kat hospital ke? Dia aksiden tu ke hospital lah. Di Islam ke Ustazah? Dia. Tak, ingat Islam ayah dia kan pakai. Yang itu. Dia tak Islam. Islam kan? Islam. Semua Islam. Islam kan India kan? Ayah dia tu Myanmar ya. Jadi kita tengok ya bila orang lara-lara kesian kan. Kesian sangat. Kalau dia mati muda tu biarlah Allah ambil ya. Sebab dia orang susah. Bila susah tu adik-adik ramai. Ya, jadi kita kata tak tahu lah semua yang kahwin semua duduk rumah tu. Sebab dia susah lah. Jadi anak ada 3 ke 4, ada 3 saya tak tahu. Yatim ya, kesian. Semoga roh dia kan dia tak ada tempat yang baik lah. InsyaAllah dia budak baik. Yang lelaki tu yang selalu bawa motor tu yang sulung kan. Dia ambil anak lagi ke sekolah. Itulah. Selalu dengan isteri dia tu. Dia tak berenggang dengan isteri dia. Ayat yang selalu 2 orang kan? Yang tu lah. Selalu dengan isteri dia tu. Okay. Okey sayang ya. Mana ibadah-ibadah kita yang lain tu kan. Ya Allah. Kalau kat rumah ni Masya Allah. Pasal lantai ni kalau cuik tak ada apa pun. Ya. Berkilatnya menyinar kata batu palma kita kan. Rajin kita. Ya. Ni kita buat tu kan Allah juga sebenarnya. Ya nak suka. Aku suka kalau kain baju tu lipat tu macam paksa. Kata-kata paksa kan. Kan. Tapi niat tu baik kan. Tapi semua niat baik. Walaupun ibadah segala perbuatan itu, walaupun kerja dunia, Allah tak terima. Sebab apa tak semayang? Ya, sebab tak semayang. Sebab semayang ni Allah difardukan pada kita daripada 50 sampai 5.
Bermakna pahala tu serupa juga dengan 50 fardu tu. So minta lagi kan? So minta lagi, Nabi tak malu nak minta lagi. Ya, sebab apa kata? Nabi apa kata Nabi Ibrahim Nabi kata, umatmu takkan mampu dengan 5 fardu. Ya. Akhir-akhir zaman ni ramai yang tak semayang. Bagi sembahyang Jumaat tu masya-Allah akbar ya. Duduk pagau, duduk borok-borok, orang azan tak duduk lagi. Orang khutbah kan dia lagi kan. Azan kedua kan duduk lagi. Orang sembahyang pun tak pergi lagi. Kan? Tak ada balik. Habis orang sembahyang, orang berdoa tu salam tu, orang salam tu balik. Tak doa dah. Nampak waraknya lah kan. Jumaat. Tak apalah Jumaat kita kata kan. Jumaat ni pula difardukan pada orang lelaki. Dia kan 3 minggu berturut-turut tak pergi. Berdosa lah. Tanpa sebab yang kita kata yang boleh diterima lah. Sakit ke kan. Kalau musafir pun diwajibkan kita sembahyang Jumaat. Kalau orang tanya, betul ke Kak T? Sebab ada kata dengan ustaz kata tak payah. Bagi orang musafir, ya memang tak payah bila dia keluar rumah sebelum waktu subuh. Dia ringankan pada dia, tak payah. Kalau dia buat lagi baik. Kalau lepas subuh diwajibkan, berdosa lah tak sembahyang. Singgahlah kat mana-mana kan, semua masjid banyak tepi jalan, Kuala banyak, di Keterangan banyak. Alasan kita keluar pagi tadi pukul apa? Pukul 8.30. Wajib lah kena sembahyang Jumaat kan bagi orang lelaki. Yelah nak je. Sebab dia tak faham kan, tak rasa nikmat sembahyang Jumaat tu. Jumaat. Allahu akbar. Sayangnya tadi kita ingat ceritalah amalan-amalan kita tidak diterima kalau kita tak sembahyang. Itu juga lah pahala ganjaran, masya-Allah akbar. Kalau kita kata sembahyang ni kan benda yang asas ni, kalau tak ada sembahyang, kalau pahala-pahala tak sangkut mana sembahyang tak ada. Nak gantung kat mana, lekat kat mana kan? Jadi kat sembahyang tu, di situlah Allah bagi kurniaan mana pahala ganjaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salatu imaduddin, man aqamaha faqad aqamad-din, wa man tarakaha faqad hadamad-din." Maksudnya, sembahyang adalah tiang agama. Sesiapa yang mendirikannya, sesungguhnya dia telah mendirikan agamanya. Dan sesiapa yang meninggalkannya, sesungguhnya dia telah meruntuhkan agamanya. Ni dosa-dosa yang kita buat tanpa sedar ni. Runtuh agama apa pula kan? Anak kita orang Islam. Bila orang Islam, dia wajibkan sembahyang. Di sini dah cukup lah, dah cukup kita kata balik kita ni kan. Maka di sini kenalah wajib kita sembahyang. Jika tidak, kita ni orang yang meruntuhkan agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jihara." Maksudnya, barang siapa yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja, maka kafirlah dia secara terang-terangan. Ni kita jelas tahu dah sebenarnya kan, perbezaan orang Islam dan orang kafir sembahyang je. Orang kafir sembahyang cara dia menyembah, menyembah berhala, terpekong ya. Orang India berhala juga kan? Berhala juga. Buat kunci ni benda tu. Kuil. Kuil kan? Berhala jugalah. Gajah lah. Gajah ada tangan 4 kan? Dua laka. Berhala juga. Jadi kita kita sujud ya. Betul ke? Kata tak perasan dekat yang dia viral-viral lah. Dia kata yang di China tu yang virus coronavirus tu. Orang Islam dia kata tak kena. Di sana lah, di sana. Dia terang masuk Islam tu. Ya ke? Dia kata tahu tu ya ke? Ada juga lah terkena terkena. Yalah ya. Dalam yelah nampak-nampak nak makan benda-benda yang tu kan. Mudah kita lagi mesti kata Malaysia ni ramai dah. Semalam 45 hari 50. Semalam 50 dah hari ni. Dia berkait-kait lah. Berkait-kait dia. Dia berjumpa kat luar tu kan. Kalau keluar-keluar. Tak tahulah kait dia lagi hanya ni hari ni. Dia tolak dah. Dia bukan pergi Bromo kan bas. Dah tolak dah 3 bulan. Dah tolak dah, tak nak pergi semua dah. Saya dia tunggu pada kita kan. Jadi saya pun tu jadi dia orang beritahu dia ada lah perempuan tu beritahu dia apa voicemail kan. Tak ada apa-apa setakat ni, tak ada apa-apa dia kata Thailand. Orang Malaysia ramai ni, saya pun tengah bawa bas ni dia kata. Nak cerita dia Dah tutup. Ada memang tak berani lah. anak-anak tak bagi pergi. Tak berani juga. Pergi dengan suami kan, dengan suami lah kan. Lepas tu anak kata tak adalah dia
kawan tu, sekarang ni kita tunggu ustazah je. Orang lain semua nak pergi belaka dah ni. Pergi. Ada kawan demam tak pergilah. Ada yang batuk tak sihat tak pergi juga. Yalah. Jadi dia kata ustazah je lah. Kan kita tak Salah pula kita cakap dengan suami nak pergi juga ke? Tak adalah ya, salah saya ni kan. Tak apalah pergi, insya-Allah lah kita doa banyak-banyak. Anak kata tak payah pergilah pun. Kita kalau dekat kapal ni pun bila tu apa ada orang luar datang kan, kita memanglah dia kata ya Allah terpacak macam muk lantai lah dia kata sebab orang luar kan. Sakit lah yang pakai apa? Tangan tu sanitizer kan. Ya tu sakit lah. InsyaAllah doa lah untuk ibu tu kan. Doa lah untuk ibu, bapa serta rombongan lah sebab pergi balik. Gitu je lah. Tawakal tu Allah. Tapi tawakal tu sebut tak boleh dah tu. Anak hak misi pun kata tak payah pergi. Dia boleh cakap tak apalah ya, insyaAllah. Pergilah ini. Ya, petang. Pergilah. Pergilah. Sebuah pas. Kami tak pergilah. InsyaAllah doa-doa kat dia. InsyaAllah. InsyaAllah. Ini kena pakai. Mas, ya, tu ada dah banyak dah mas, kain, niqab tak niqab bawa belaka. Sebab dia apa jam je dah kena tutup. Dia tarik tu. Sehari boleh. Sebab ada orang 3 jam je kalau yang kain tu ke kain yang Sebab nak cari payung. oh payung. Tak ada. Tak ada jual. Jadi itu saya ya, bagi kita di sini ingatlah di mana-mana juga kita berada pun kan, solat jangan tinggal. Kalau kita musafir jangan tinggal solat. Buat kalau kita kata ya waktu jamak takdim ya dan takhir tu, maka buatlah sempat takdim buat takdim. Kalau tak dapat sangat barulah kita niat takhir. Tapi bila niat takhir tadi masuk je waktu zuhur tu kena niatlah. Kan aku nak sembahyang zuhur dalam waktu asar. Tepat aku nak sembahyang zuhur takhir. Kena niat. Kalau apa-apa berlaku ya kemalangan ke musibah apa sekalipun tidaklah berdosa. Kena niat, kalau tak niat berdosa lah. So tadi kiraan dia macam mana? Maknanya hari kita musafir tu tak kira kan? Maknanya hari kita kira sampai tu, hari kita sampai tu kira sehari. Hari musafir 1 hari. Sampai rumah tu besok 1 hari. Puasa 2 hari, 3 hari. Ya, masa hari keempat lah. Hari kelima tu balik. Hari maknanya 5 hari lah, maknanya 5 hari. dikira 2 hari perjalanan pergi balik tu. 3 hari. 3 hari tu yang kat rumah tu. Yeah. Maknanya 5 hari lima dicampur hari. pergi dan balik lah. Kira Yeah. untuk ni solat jamaah. Jamaah. Lepas tu duduk Kuala Lumpur nak pergi ke Perak pula. Semulalah balik. Ataupun kita sempat ada 2 hari je Kuala Lumpur. Jadi nak pergi ke Perak balik tu semula baliklah 5 hari balik lah. Ya. Kalau macam perjalanan kita macam hari ni kita pergi Perak dulu. Ya. Kita boleh ni kan. Lepas tu esok kita nak pergi sini pula. Dikira macam hari yang kat Perak tu kira 3 hari ke atau sepanjang kita nak berjalan tu? Tak, dikira hari lain pula. Kira hari lain pula yang kita sebab pergi kita lain. kan musafir ni syarat-syarat dia yang pertama itu 90 km. Nak pergi jauh ni kan. Semula pula kan tu. So kan kadang ada yang pergi sini ya. sebab esok nak pergi Ya betul. jalan ke lain kira pula. lah sehari. Maknanya jalan ke lain tu kira lain pula. Sebab jauh kan, jauh. Kalau kita kata dekat sampai 10 km, kira 3 hari lah. InsyaAllah ya. InsyaAllah. Ya, jamaah qasar ni kena faham betul-betul ya. Terima kasihlah. Lagi sayang dia kata sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka as-salata muta'ammidan faqad." Tadi dah habis dah kan? Meninggalkan sembahyang dengan sengaja kafirlah dia ya. Mana perbezaan orang Islam dan kafir adalah sembahyang. Akibat meninggalkan sembahyang. Yang pertama, seseorang yang meninggalkan sembahyang selain berdosa besar, dia sedang meruntuhkan agamanya dan menuju kepada kekufuran sebagaimana 2 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas. Ya, di sini. Jadi kita ingatlah, jika orang meninggalkan sembahyang, kalau ada lah ada sahabat kita yang masih lagi bukan tak sembahyang, tapi sembahyang kejap dah. Tak keadaan dia rasa nak sembahyang, dia sembahyang. Kalau wuzu tu je dah kita tahu dah tak sembahyang. Kalau dia musafir ke ya, dia kata tak wuzu. Setiap kali musafir wuzu. Sampai kerja kan, ada outstation kan kerja. Dia memang jabat cerita ni. Tak tahulah kak, dia katakan, wah dah cakap ajak sembahyang, wuzu sampai orang lelaki pun gaduh. Tapi sekarang mungkin berubah agaknya kan, dah tua kan, dia baik-baik kat dia lah ya. Jadi kita rasa ya Allah kesian sangat. Kenapa tak sembahyang? Mungkin saya kata mungkin dia tak reti. Salah satu sebab orang tak sembahyang ni satu daripada perempuan ni, dia tak reti.
Yang keduanya mungkin daripada keluarga lah. Ya, keluarga pun tak ada yang sembahyang. Mungkin itu juga. Tapi dia berkawan tu kawan dengan orang sembahyang. Jadi kawan dia kuat, dia bertahu lah kata doa je lah. Dan macam-macam dah awak cakap, ya, doa banyak-banyak untuk dia. Memanglah doa sekali, dua kali memang tak nampak lah kita ni kan, tak nampak dia berubah. Memang doa ni nak dapat nak tahu Allah terima tak terima. Bila kita berdoa untuk seseorang, niat untuk dia, bayangkan muka dia. Kalau nampak muka dia tu, insya-Allah nak sampai. Ya, sampai yang Allah terima sampai pada orang. Yang Allah terima lah. Kalau tak nampak tu tak ada. Kak Yati pun ada juga berdoa masa dia kat Kaabah doa. Tak semua doa kita Allah terima lah. Dia dah jodohan nak kan? Jodohan nak. Kita tak jodoh dengan yang kita nak kan? Mungkinlah agaknya ada sebab lah sebaliknya. Kita alhamdulillah lah. Kita tak tahu kan? Nak yang terbaik kan? Jadi berdoa kan? Tadi berdoa tak nampak. Tak nampak muka dia. Jadi mungkin ada ke mana. Tapi kita senyap je lah, tak cakap kan? Tak cakap dengan suami, senyap je. Benda dah lama tu kan? Dah jodoh dengan orang lain tu barulah kita cakap lah kan? Memang dah tahu dah. Tapi tak nak takut kecewa kan? Kecewa lah anak kita. Jadi tu dah sini ni kita kata juga bila berdoa nampak tu. Tu kalau kata kalau pergi mana maka lambai lah kita. Lambai ke mana jauh? Dia lambai nampak. Lambai ke mana? Doa lah. Sebab tu bila orang pergi orang musafir. Orang musafir ya kirimlah doa. Doa-doa yang diistajabkan doa tu orang yang musafir, orang di Mekah tu mestilah dah kan. Cakap Yati nak berjalan kan. Kak tu doakan saya Kak Yati kan. Doa apa kan? Tulislah doa tu, tulis. Kak Yati nak sekarang tak reti. Tulis doa. Doa tu sebagai kata baca je. Tak ada apa ni doa adlin, anak lin gini. Dah tak ada saya baca ya Allah ya Tuhanku kan. Anakku ya Allah kan. Sahabatku ya Allah. Kita begitulah. Sebut nama tu untuk keterampilan dia, untuk kesihatan dia. Doa. Jadi bila orang musafir insya-Allah doa kita akan dikabulkan. Jadi seterusnya dikata dia juga telah melakukan sombong yang paling besar, iaitu sombong kepada Tuhan yang menciptanya, menghidupkannya dan memberi nikmat kepadanya. Jadi ginilah ya kan, kita sentiasa muhasabah. Kan? Sentiasa muhasabah. Diri kita ni Allah jadikan ya. Walaupun gigi ni besar nampak kan? Gigi. Bulu roma ada yang nampak, ada halus tak nampak ya. Tiap kata-kata yang ada pada orang itu bukan milik kita. Semuanya milik Allah. Allah mata kalau tak boleh berkelip, ya Allah. Berair biji mata ni. Ya? Kalau tak boleh berkelip. Kalau Allah tak izin lah. Dan macam mana kita kata tak jadi orang yang bersyukur. Allah perintah tu sembahyang. Bukannya kita kata sembahyang tu mencegah benda yang tidak baik. Mencegah benda yang mungkar. Kalau tak sembahyang, hati pun kita memang tak baik semua. Jadi kalau sembahyang jaga, ya jaga. Aku ni sembahyang, tak baik umpat kan. Ya aku ni sembahyang, apa orang yang macam ni mudah nak marah dia kan. Mana benda yang kita buat tu belum tentu lagi Allah terima. Masih lagi ada benda yang maksiat. Yang benda yang mungkar dalam diri kita. Jadi sungguh-sungguh jaga sembahyang tu. Hati jaga, ya perbuatan jaga, bacaan jaga. Nak sembahyang dari segi pakaian tu aurat tahu dah. Di sini kita rasa di situ lah baru dapat ya. Tidaklah menjadi kita ni orang yang sombong kepada Allah, orang yang kita kata bagi orang yang mencipta kita. Kan Allah yang mencipta kita ni tidaklah kita sombong. Barulah sadar ke diri. Ya aku ni milik Allah. Kalau aku nak berjalan pun Allah izin dapat pergi. Kalau aku nak berjalan kata tapak pun dengan izin Allah juga setapak. Aku duduk pun dengan izin Allah juga. Cuba duduk kalau nak bangun ya Allah, memusing separuh musing. Baru boleh bangun. Izin juga tu tapi payah sikit lah. Ya, mungkin dengan kederat kita tak kuat, dengan faktor umur dah banyak. Dengan badan tu kita kata besar sikit, sihat. Maka di sini kita jangan jadi orang yang sombong. Bila jadi orang yang sombong, Allah tak pandang kita. Ya Allah murka kita. Bila Allah murka, Allahu Akbar, rahmat Allah tak ada. Mana kasih sayang Allah tak ada. Sebab tu kita ni banyak mengingati Allah. Allah rindu kepada hamba dia yang rindu kepada dia. Sebab tu kita sentiasa mencari Allah. Mencari dengan mana? Berzikir, menyebut nama-nama Allah kan. Asmaul Husna tu ya Rahman ya Rahim, ya Karim, ya Wahhab kan. Ada sujud yang akhir sekali surah Al-Duha kan. Apa surah Al-Duha kan. Ya Wahhab ya Wahhab ya Wahhab. Tu 41 kali. Kan? Satu kali. Ya Maha Pemberi, ya Maha Pemberi sampai boleh nangis kita. Anaknya dah rezeki tu.
Allah bagi semua rezeki. Cuma tak banyaklah macam orang. Ya, tak banyaklah kita kata nak sambung rumah tak ada lah. Kita sekadar ajalah. Tapi dengan itu rezeki itu sentiasa ada. Tidak akan apa-apa bagi orang yang kita kata sentiasa menjaga solat sunat duha dan juga sentiasa menarik rezeki. Dan juga sentiasa menyebut nama-nama Allah. Bukan duit je rezeki. Ya? Bukan duit je. Ya, bukan duit je ya. Ni sihat ni. Kita dengar orang ni sakit ni, alhamdulillah kita. Mana ilmu, dapat ilmu rezeki juga. Dapat belajar, alhamdulillah dapat rezeki ilmu hari ni. Ya, sihat, alhamdulillah dapat makan sekira lah rezeki lah tu. Banyak rezeki. Dapat kita kata jodoh tuan kita, suami kita alhamdulillah baik kan. Pergilah yang tak apa yang ikut awak lah. Dia bagilah tu. Kan? Bang nak pergi belajar jangan ikutlah. Balik belajar. Dia bagilah. Ada juga suami tak bagi. Tak payah nak keluar apa. Suami kita kata ada suami macam tu. Dia tak bagi kan. Suami pula tak mengajar di rumah. Nak keluar pun tak balik, tak bagi. Jadi di situ kita ingat balik. Dan yang menghidupkan kita dengan yang sampai hari ini. Bersyukur banyak-banyak ya. Takkan sembahyang benda yang mudah. Kan? Bukan kita duduk berjam-jam. Ya. Duduk sekejap je kalau kita kata sembahyang Zuhur. Zuhur ke hati rasa lah, kalau lama sikit lah kalau baca surah apa? Surah Ad-Duha ke dengan kuliah Al-Kafirun kan? 7 minit je. 7 minit tu dengan perbuatan kita yang sederhana. Tak laju lah. Kalau laju 3 minit habis dah. Dengan baca dia laju kan. 3 minit habis dah. Kalau 7 minit tu Masya Allah cantik sangat. Tapi jangan perlahan sangat. Kalau perlahan sangat jadi imam pensel orang belakang. Perlahan je. Ada imam macam tu kan. Paling terkejut kita bila imam tu baca Bismillah. Macam kata orang tua ke? Budak suara orang tua. Ada sampai sekarang. Sampai kata nak suruh dia berhenti sampai tak nak berhenti. Tak tua sangat kan? Tapi dia baca gitu. Lenguh di Dia tarik tu tajwid tu benda panjang dan nak berhenti ma'arif di suku terbenam harakat berlaku. Jadi kalau imam ni kadang ya Allah sampai gini nak kena Ramadan. Sampai kadang-kadang ya lari makmum. Ada juga kadang tu nak betul sangat tajwid tu panjang lebih maksud kan. Dah tak betul baca. Sekali tak apa lagi. Dua tak apa lagi kan. 3-4 kali tak jadi macam ni kan lari kat lain dah. Tapi kalau baca kalau silap-silap tak boleh ikutnya. Tak boleh kan. Tahu nak jabat agama macam mana kan. Aku masa tu tak masa elok baca juga ni. Baca dia lagu sikit. Jadi itulah ya Allah. jaga tajwid kot. Tajwid satu. Memang dia macam tu. Kalau surah ina ke ina je pada baca pun. Kan? Aku banyak ni. Aku pun tak suka. Tapi fikir masa tu kat hati pergi tu program ada ceramah luar lah. Apa? Yang sains-sains tak apa nama? Yang kaji dia sains ni. Allah mudah nama. Dia Cina tu. Daniel. Dia pergi kat situ masa tu. Kita ni seronok suka masa tu dia belum apa-apa lagi kan. Suka dah tu Masya. Lepas tu pergi tu ingatkan dia ni baca. Dia suara Ustaz Daniel macam ni kan. Bukan rasa dah lada you keduk sudah laku sembahyang pun tentu kan. Dah habis sembahyang tengok nampak dekat nasi yang jangan tu tengok you tak nampak. Tengok duduk gitu tak nampak lagu tanya suami. Siapa ya? Ustaz tu lah. Allah patut lah. Ustaz tu lah. Aduh yang malu pun orang luar kan. Malu Ustaz Daniel. Gini aku surau ni. Ya Allah ya Tuhan. Jadi sayang kita jaga baik ya. Diri kita ni adalah dicipta oleh Allah Azza wa Jalla ya. Di sini maka sentiasalah kita juga hidup kita ni dalam keadaan yang nikmat yang digunakan ini sebaik-baiknya kepadanya. Dia seolah-olah tidak mengaku ya akhir meninggalkan sembahyang ni seolah-olah dia tidak mengaku bahawa Allah Taala itu adalah Tuhannya. Kadang-kadang nak cakap kita tak kerti nak cakap ada tak orang macam ni. Sebab kita ada lah ni sebab kita ni kata ada. Ya. Jadi kita tak berkawan dengan orang macam tu. Kalau ada pun segelintir sikit-sikit lah kita nak menarik dia. Ya, jelas kadang-kadang hari dengan dia memang tak ada. Kawan kita semua hak belajar, semua hak gaya sembahyang berlaku. Mungkin ada yang baru nak belajar, tak ada masalah. Mana baguslah situ. Kalau ada juga ada seorang tu tak apalah dia kata saya pencen je nak pergi belajar. Alhamdulillah lah sebab sihat kan. Alhamdulillah datang. Sekali tu jumpa kawan seorang lagi tu
Buat apa sekarang kak? Kau ni tak ada benda nak buat duduk rumah, kau niaga. Kau niaga lagi. Oh niaga lah. Dia kata suami dia tak ada kan? Buat dalam hati, ya Allah, buat duduk rumah kan? Belajar tak nak duduk kawasan rumah orang kaya lah tu, kawasan tu. Tapi dia ni suami dah meninggal, dia berniaga jual nasi lemak. Lepas tu jumpa hari tu, mana kita rasa tak berubah lagi dia kan? Ada orang lagi ada. okey lah. Ada orang ada. Buat situ orang kan kaya kan? Tak kaya pun gitu juga. Rumah tu memang tak campur orang. Tak campur orang kan apa belum dalam rumah tak tahu. Itu masalah ni. Dia berniaga, dia keluar berniaga. Tengah hari balik. Penat tidur. Lepas tu kan siap untuk besok pula. Gitulah rutin dari hari. Allah bagi nikmat ni banyak ni. Kan? Nikmat sihat. Kan? Nikmat duit. Kan? Mana kita buat guna ni dalam keadaan lara je. Dalam keadaan lupa kepada Allah. Di sini hari-hari dilaknat oleh Allah. Ya, berdosa. Takut kita. Kadang-kadang kita bercakap dalam bab sembahyang ni tak suka dengar. Walaupun dia sembahyang juga. Tapi tak tahu sembahyang dia macam mana bacaan dia. Kita kenal dia daripada muda kan. Kenal dia rapat mana suami ni, kita rapat awal dengan dia. Panggil kak dia dah, tapi tak tahu lah. Siangnya lah. Ada laluan. Di sinilah kita bantulah kan, sama-sama doa banyak-banyak supaya lembutkan hati dia kan. Nak kata dia tak mengaku Tuhan ni tidaklah. Tapi di sini takut kita jadi orang yang musyrik. Orang musyriknya orang yang mengutukan Allah. Ya. Ni kalau kita kata yang macam ni kan, jelas lah. Kalau yang kata orang berniaga ni memang seronok, duit dapat kan. Duit dapat. Niaga hari-hari pula, jadi balik ni sekarang curang duit, kira. Ya, kita kata tak ni, kita kata mana duit tadi memang seronok lah kira duit. Dari situ tanpa kita sedari kita jadi orang yang musyrik, iaitu orang yang menduakan Allah. Kerana yakin dengan duit ni, banyak ni je bang dapat mana ni. Yelah, tak adalah ucap alhamdulillah tak ada. Yelah, bagus banyak untung malah banyak dah dia kata. Esok pula berniaga. Pasal malam lain pula. Wah, di sini banyak juga, di sini banyak juga kan. Kira pula malam ni. Begitulah hari-hari. Dia bertuhankan dengan duit. Di sini syirik tanpa sedar ni. Menyekutukan Allah, menduakan Allah. Kenapa? Bab duit, bab harta. Seronok sekarang juga macam-macam. Kan apa? Kondok. Aku dengar ya Allah takut. Apa? Tu nak benda tu kenapa benda? Makanan tu. Makanan tu. Oh, Kan cenderawasih tu sekejap itu. Ada fikir kan namanya budak-budak suka kan. Lepas tu ayat tu bawa-bawa tu lah. Ya Allah, macam-macam sekarang ni. Takut kita kan. Ya Allah. Kak Uwan. Kita pun tak nak makan. Mana dah hari Takut nak makan. Ya. Sehingga pasangan anak saya, cucu saya tu nak beli kat rumah. Sekali dua kita bagi, kali ketiga tak bagi. Jangan beli dah. Nak beli sendiri sosisnya apa? Ramli tu kita buat sendiri. Tak apalah nak jadi macam dia pun. Kan? Tak apalah. Dari sini kita ingat yang benda-benda gini nak kita takut tu. Takut kita kata hati kita jadi keras. dia kira syirik juga kalau macam tu. Tidak, kita mana yang berniaga tadi, seronok berniaga laku sangat kan. Beratur belakang ni. Mana kita kira duit. Mana kita kata bertuhankan dengan duit. Hari dengan duit. Allah lupa sembahyang tidak dengan aurat yang terdedah kan. Begitu mana berdosa. Syirik dah dia. Syirik kecil. Mula-mula kecil kan. Kalau dia belajar, insya-Allah kalau dia tak belajar sampai tua kan, sampai tua. Jadi keadaan gitulah sembahyang tidak. Tapi betul ke Ustazah, apa ni suami saya cakap kan, dia kata kalau nak beli makanan tu kita tengok tempat tu macam mana, orang tu tutup aurat ke tak, solat dia jaga ke tak, macam tu baru kita boleh pergi beli makanan kat gerai je. Ya, betul. Ya. Nak pergi pasal malam. Allah, balik dia dah sedap ni. Tapi dia seksi lah sikit. Kan. Pakai key kat belakang tu. Nampaklah leher ni. Dengan baju pendek tu baju budak, bukan baju dia ya. Baju anak dia ke baju adik dia pakai. Jadi kan tak sewajib mesti lawa dah kemas gitu kan. Senang bekerja api kat api. Buat pembalik. Jadi kita kata hati dia dah sedap. Orang dengan bubur jagung macam-macam kan kita kata kan. Bermakna kita pergi kat lain ada juga. Kat lain tu elok betul-betul macam kita ni kan. Slow je kau tu buat kerja beralur je kan. Mungkin doa tu dia baca selawat kan. Ini tak ada. Kita tengok kan jelas lah muka tu minyak je kan. Beli bermakna kita subhat juga. Kita membantu di dalam keadaan ya tidak menutup aurat kan. Walaupun dia pakai baju tapi menampakkan susu badan. Kita membantu dia lah. Hati-hatilah. Hati-hati. Ustazah, ada macam kalau kita makan dekat kedai
macam bahasa kasar dia macam orang yang pondan lah. Macam mana? Dan saya dengar dia kata haram. Dia kata tak boleh pergi ha. Ya lagi. Bukan kata pondan tak pondan, tapi kita orang gini, orang pondan. Transgender lah. Kan Transgender kan. Orang macam ni kan. Orang macam ni. Nabi tak menerima umat. Dia tak diterima umat orang macam ni. Orang lelaki dekat perempuan jadi lelaki. Tu pondan je lah, pondan satu pondan kan. Lembut lah macam tu. Ya kan. Jadi Nabi tak menerima umat. Benda berdosa lah. Jadi kita pergi membantu dia juga. Kalau kita pergi makan kedai Ya, pergi kita berdosa. menyokong dia. Kita berdosa lah. Kita bersubahat sama. Kita percek juga dosa dia buat dapat kita. Kita pergi bantu dia. Dekat ada kat kita yang mana? Dekat jambatan tu. Western, di Western. Western kan? Dia tu kan? Tak pernah pergi tapi orang cakap. Dulu dia kat situ. Selalu pergi kan? Kat sungai. Dekat kalau Dulu-dulu dah pergi, sekadar dah. Kan kat jambatan Tanah Putih tu. Nampak dia jadi kat situ. Dia tak pakai perempuan. Memang dia pakai perempuan dah. Tak pernah nampak perempuan. Dia style rambut panjang sikit kan? Rambut dia dah. Dulu rambut dia panjang macam tu kan. Siapa tu nama dia? Di kan? Di. Panggil tadi benda tak ada di lah. Dia budak KSP tu. Toke dia. Toke dia. Kalau toke lain pekerja yang lembut. Kalau toke tak lembut. Maksudnya toke orang biasa, orang biasa. Tapi pekerja dia yang lembut. Pekerja yang lembut. Macam mana? Sama juga tempat tu. Tempat tu. Kalau kita bekerja, kita tak kerja nak sedap pula makan kat sini. Kan? Jadi pekerjanya tokenya tak lembut. Pekerjanya lembut. Kadang-kadang orang suka orang lembut. Kan? Jadi yang pergi tu suka. Jadi kalau kita rasa tak usah lah benda gitu. Tak payah lah. Tak payah. Tengok juga. Kalau pasal malam tengok jugalah orang tu. Biarlah tak pergi lah. Orang tu tak payah. Yang nak jaga masa bazar Ramadan ni lah Ustaz Zahra. Bazar Ramadan ni. Ramadan gitu juga kan. Tengoklah beli tu kedai mana tengok. Nak jaga hati kan. Sebab kita takut benda makanan-makanan yang kita makan tu satu dosa subahat, kita membantu dia. Yang kedua makan benda-benda gitu. Kadang takut hati kita keras. Hati keras. Tu kalau anak-anak tu benda yang dia jual tu kan. Kalau boleh larang lah makan. Jajan jelas dah. Kan ada jajan tu. Tapi ada orang Islam kan. Tak sedap macam orang Islam buat. Dia kata kan. Tak apa kita ajar anak-anak gitu. Contoh kalau coklat apa? Smarties ke apa? Mentos kan. Dia dah dalam rasa tak boleh makan kan. Dia punya jelly benda tu. Beli juga. Air beli anak suka. Warna-warni. Di situ kita kena jaga. Itu anak-anak degil. Ya, anak-anak hati. InsyaAllah. Banyakkan baca Ya Latif ya. Banyak Ya Latif berbuah kepada anak-anak lembut hati dia insyaAllah. Okey lagi sayang. Orang yang meninggalkan sembahyang ialah orang yang sudah terputus hubungan dengan Allah Ta'ala atau telah berputus asa dengan rahmatnya. Ini orang yang akibat dia orang meninggalkan sembahyang. Maka di sini terputus hubungan dengan Allah. Allah Akbar, takut kan? Bila Allah tak kita ni sentiasa dalam keadaan Allah murka lah. Ke sini pergi tak tentu ada sebenarnya kita ni. Kalau orang tak sembahyang ni tak tahu lah macam mana. Sedangkan hati dia kalau orang tak sembahyang ni hati dia tak apa? Hati dia tak keruan. Kan hati dia tak keruan lah. Kita orang sembahyang ni suka menunggu waktu kan. Kalau sembahyang tu dulu sembahyang pagi je. Sekarang ni buat dah kayak aktif, sembahyang sunat. Buat dah. Kalau masa gaji ada buat malas. Contoh kan ada buat dia malas. Kan? Kadang-kadang saya buat juga sebelum zuhur tu buat. Lepas zuhur rasa malas, budak tak buat dah. Tengok iman naik sikit, saya buat belaka kat tis. Subuh saya buat sebelum. Zuhur saya buat sebelum dan selepas. Asar saya buat. Maghrib lepas maghrib saya buat. Kan isyak kan rasa mengantuk pula, rugi aku tak buat hari ni sebab semua daripada pagi sampai malam buat, isyak tak buat, rugilah aku kan. Mana kita buat, lawan perasaan tu, lawan. Bila lawan tu, hari ni kita lawan, besok kita lawan, lama-lama insya-Allah. Macam solat witir juga, satu je kan, cuba buat 3 lah ya? Besok buat 3. Allah letihnya rasa kan, buat satu dulu. Malakam kebangun lah, nak buka buat satu lagi, tutup pula lepas tahajud. Buat lah, jangan tak buat. Kau tak bangun tu kot. Tak bangun tu kot, tak buat kan. Tapi niat tu dah ada. Sebab tu sunat kita tidur sebelum azan tu. Ya, Falillah kan kita tidur sekejap. Tengah lama kan tidur menyandar tu, terbaring ke sekejap. Niat untuk bangun malam. Pahala dah. Tapi jangan hari-hari niat gitu.
Tak bangun juga kan. Kena buat ya. Kena. Dan mana sebab kita kata buat belajar ni mudah je, cuma memanglah berlawan dengan nafsu lah kan. Nafsu. Minta dengan Allah. Ya Allah Tuhan, aku janganlah aku sentiasa mengikut hawa nafsu. Bila kat hawa nafsu, rosaklah kita. Walaupun dah belajar. Dan juga akibat meninggalkan sembahyang, dia tidak bersedia berikrar atau membaharui ikrar agar hidup matinya untuk Allah Ta'ala. Ya, dalam sembahyang kita, dalam doa kita, Allahumma, berkata baca doa mana? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ya, ibadahku, hidupku dan matiku hanya kerana Allah Ta'ala. Ikrar ayah hari, tapi engkar juga kan? Sebab tak faham makna kan? Jadi yang ni kita ambil sikit makna. Inna solat itu kita faham sungguh makna tu, baru kita rasa ya Allah, ni janji dengan Allah tu buat, silap pula. Yang seterusnya akibatnya sembahyang ni dikata tidak lagi mengharap kepada Tuhan. Di mana kita kata juga orang tak sembahyang mengharap pada manusia lah. Ya, ada orang lain pula yang boleh bantu dia. Jangan kita sebut-sebut orang tu, boleh sebut, tapi kita kata dengan izin Allah. Nak gimana? Nak pergi motor 4 je. Kenapa? Adalah hal kan. Motor 4 ni boleh bantu kan. Mungkin kita bukan untuk sains juga, untuk anak sekolah ke beasiswa je. Banyak benda lain. Nak pergi motor 4 je. Lepas tu balik. Kadang-kadang balik motor 4 tu banyak beli barang kan. Gimana tadi pergi motor 4? Buat apa? Motor 4 je lah tolong kawan. Tolong dia lah, mana tempat je lah. Tak boleh cakap macam tu. Ya, Alhamdulillah pergi cakap ke tempat tadi, tak ada duit sikit. Ngadu dia bagilah duit. Alhamdulillah dapat hari ni dengan izin Allah tu kan. Tempat pun baik. Memang nak bagi duit pun baik. Kan? Jadi kita mesti ada ada berlapis cakap. Kalau nak pergi kelas tak esok, insya-Allah pergi. Mana? Dengan izin Allah. Kalau Allah izin, insya-Allah sampai lah. Mana kita kata sebut insya-Allah dulu. Pergi esok, pergi. InsyaAllah. Jangan pergi dulu. InsyaAllah dulu. Dalam WhatsApp kita sekalipun kan, InsyaAllah dulu. Baru jawab ya. Okey, terima kasih. Alhamdulillah. InsyaAllah jumpa besok ya. Gitulah. Ayah. Ada luar hari ni. Macam mana dia tahu? Tahu tak pergi. Tak nak pergi tahu. Hari ni tak pergi contohnya. Tak pergi mana? Ya. Tarikh sekian. Tahu dah. Khabar tu tak pergi. Khabar tu jangan insya-Allah. Tahu dah dia mau tak pergi, yang tak ada. Khabar tu, ya Allah, saya tak ada maksud tuanya. Cakap terus. Ada kata insya-Allah. Insya-Allah tak pergi, jangan. Insya-Allah sama. Tapi kalau kita tak pasti, bolehlah cakap tak insya-Allah. Pasti boleh, tak pastilah tu. Tak pasti. Kalau kita tahu dah undangan lain kan, mana dia nak lebih ke keluarga kita. Minta maaf lah kau, saudara kahwin tak pergilah. InsyaAllah kalau sempat, berlapis gitu pula. Dia tahu dah kan, ya hati kan saudara dia pergi tak datangnya. Tahu dia kan, saudara rapat dah. Memang tak datang lah, saudara kita dah lebihnya. Cakap terus. Rasa kau tak pergi lagaknya, dah datang dah. InsyaAllah kalau sempat. Tu. Jangan, kita ni kan milik Allah. Kan cakap ambo, tak apa saya pergi esok. Ambo pergi esok, hidup dah lagi tahu esok. Kalau kita tak pasti tak apa, kita cakap insya-Allah. Bukannya insya-Allah tu maksudnya kita janji nak pergi, taklah kan. Tak lah. Ya, mana kita tak tahu kan. Boleh pergi. Kita kan ada hal kata tiba kadang tak boleh pergi. Jawablah insya-Allah. Niat tu memang nak pergi. Insya-Allah. Ya. Kita tahu tak boleh pergi, insya-Allah juga tak pakai tu. Okey, boleh ya. Okey, saya lagi di sini, orang yang tidak sembahyang artinya dia mengistihar perang dengan Tuhan. Allahu Akbar ya. Tengoklah. Perang ni kita kata bukan kata dengan Allah je kita istihar perang. Kalau dengan mak kita pun kan, marah nak padu kita ada perang tu dengan mak pun kita takut. Ni apatah lagi dengan Allah yang Maha Pencipta. Di sini dia dapat sembahyang. Kita tahu dah sebenar. Cuma nak ingat-ingatkan lagi ya, menguatkan lagi diri kita tu supaya ya waktu sembahyang tu kita dah ready ya. Kalau yang sudut rumah tangga rumah ni kan dah ready dah dengan berwudu. Jadi kita muslimat ni sentiasa berwudu. Bila berwudu ni selamat sebenarnya. Selamat daripada benda-benda ghaib kan. Kalau kita pergi kedai, kau tahulah kat kita di Kuantan ni tak ada benda-benda yang tak ada santan mantau ni, tak ada. Ada ke belah Perak sana kan, sana mungkin lebih sikit lah yang jaga-jaga. Mana tidak di sana pun di sini kita kena sentiasa ada lah.
Mak Nabi sarankan sentiasalah kita ni berwuduk. Berwuduk ni kita sifat keyakinan. Ya, yakin, suka. Bila habis wuduk, ambil. Bila habis wuduk, ambil. Kalau payah pagaklah make up kat hati, tak apa, make up boleh beli. Kalau malam macam mana Ustazah? Kita nak ambil wuduk sebelum tidur kan? Ya. Lepas tu kita tidur tersentuh suami kita. Tak apalah ya. Itu Tak apa. Sebab kita nak tidur, niat nak tidur. Niat nak tidur, ambil wuduk. Pahala dah tu. Kita sentuh suami tu nombor 2. Kita mula-mula nak wuduk, niat nak wuduk, nak tidur. Sentuh tu nombor 2, nombor 3. Tak ada masalah. Kau nak tidur, tak lagi Jauh sikit jauh. Mata pula kat tengah. Tak boleh. Kadang suami kita sentuh contoh kan. Ada menempat lah. Suami kita sentuh. Oh apa sentuh orang pula kan. Jangan marah. Dosa gitu. Ya. Lagi ambil semula. Sentuh pula. Dah kena tidur. Sampai dah tidur lah. Wuduk je dia. tidur bawah. Siap. Iyalah ya. Kalau mana biar je lah kan. Tapi rasa hati tu Allah bang. Beritahu suami, ya. Bang, saya ada air buat saya ada semayang ni ya. Dah apa-apanya. Dia kata gitu kan, apa-apanya biar tak sentuh lah. Dia lah sayang. Sejuk nak main semayang. Tak payah. Abang sentuh tu lah baik dah tu. Dia ambil lagi, paling besar lagi. Kalau suami menjawab, kalau suami dia kan. Tadi biar tak apalah dia sentuh tu. Ambil semula. Alhamdulillah. Dia ambil. Siap. Ambil anggota yang wajib je. Ya, niat, basuh niat. muka sekali, Okey. basuh tangan sekali, kepala, tangan sekali, kaki. Dah. Sekali-sekali je. Sekali-sekali je. Dah payah sangat nak ambil acak kali. Sampai dia kecuk dia hari sentuh je. Ya. Kalau kata sentuh suami tak ada kan, tentu pula. Tak kira kita ambil semua tapi ambil sekali je tak apa. Sekali je. Takut air. Jadi jangan buka air kuat. Air perlahan, air halus je. Dia ambil wuduk tak nak mercik, tak nak basah dengan baju kan. Mudah je, nak mudah. Sekali ingat ambil sembahyang mana-mana pun. Hatta rumah kita sekalipun. Jangan ambil sembahyang tu air tu kuat. Membazir, kita berdosa. Walaupun kita bayar duit kita. Kalau masjid surau, lagilah pula orang ramai. Air halus je lah. Air halus je bukan. Janji kata semua. Janji kata semua ya, sapu-sapu semua. InsyaAllah ya. Jadi kita sentiasa ada insyaAllah. Kalau nak kentut kat hati, nak kentut sangat kita katakan. Tahan-tahan takut mudarat pun, mudarat pula kan. Nak kentut lah. Ya, jangan tu tahan-tahan sampai dia kepung perut. Tak boleh nak macam tu. Ikut pada kita lah ya. Okey sayang, habis dah tajuk ni. Tanda kat situ. Hari ni 6 hari bulan. 6 hari bulan 3. Ustazah, kalau ikut ramai yang setuju 3 hari bulan 4 tu untuk kita buat Hari apa sayang? hari Jumaat juga.